الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk terus berada di atas muka bumi ini, dan kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah tajuk yang ingin dipetangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal qabra huwa awwalu manazilil akhirah. Kubur merupakan persinggahan pertama di alam akhirat. Maknanya semua kita ni akan masuk ke dalam kubur, dan kubur merupakan persinggahan yang pertama di alam akhirat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur merupakan persinggahan yang pertama daripada persinggahan di alam akhirat. Fa inna ja minhu, sekiranya si mati tadi selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepasnya akan selamat dan mudah selama-lamanya. Wa in lam yanju minhu, sekiranya si mati tadi tidak selamat, pada mati dia masuk itu tak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan selepas itu adalah perjalanan yang sangat sukar. Jadi maknanya yang menentukan kebahagiaan kita di alam sana, mula-mula kita masuk dalam kubur tu, kita masuk dalam keadaan yang selamat, maka selamatlah sampai bila-bila. Kita masuk dalam keadaan yang tak selamat, maka tidak selamatlah sampai bila-bila. Wa fil qabri ya'til malakanil muwakkalani bibni Adam. Dalam kubur, dua malaikat yang diwakilkan kepada Bani Adam akan datang berjumpa dengan si mati tadi. Di mana yang pertama Munkar, yang kedua Nakir. Fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an nabiyhi. Kedua-duanya akan bertanyakan si mati tadi berkaitan dengan Tuhannya, man rabbuka, wa an dinihi tentang agamanya, wa an nabiyhi tentang nabinya. Ay an imanihi fid dunya fi ayyi syai'in kana, iaitu berkaitan dengan iman ketika mana dia berada di dunia. Fa in kana jawabuhu khairan fa huwa khairul lahu, sekiranya jawapan itu baik, maka si mati tadi akan mendapat kebaikan. Maknanya orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dapat jawab soalan tadi dengan mudah. Bagi mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka tidak akan dapat menjawab soalan dengan mudah. Okey. Amma idza lam yujibuhum, adapun sekiranya si mati tadi tidak dapat menjawab soalan malaikat, yadribunahu darban alima, maka para malaikat akan memukulnya dengan pukulan yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Perkara ini merupakan perkara yang berkaitan dengan perkara gaib, sebagaimana Allah sebut, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Jadi maknanya perkara yang akan berlaku di alam kubur termasuk daripada perkara-perkara yang gaib.
wa ya'tihi malaikatun bidul wujuh in kana min ahli solah. Sekiranya si mati tadi daripada orang yang soleh, maka malaikat yang datang menanyakan si mati tadi adalah malaikat yang berwajah putih berseri. Begitu juga dengan orang nak mati kan. Orang nak mati ni sekiranya orang yang nak mati itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka malaikat pencabut nyawa adalah malaikat dalam keadaan yang dalam keadaan yang senyum, senyum. Wa ya'tihi malaikatun sudul wujuh in kana min ahli al-fasad. Dan malaikat yang wajahnya bengis, hitam, akan datang kepada orang yang ahli al-fasad, orang yang melakukan kerosakan, orang yang tak beriman, orang yang tak sembahyang dan sebagainya. Maknanya malaikat datang dalam keadaan yang senyum kepada mereka yang beramal soleh. Malaikat akan datang dalam keadaan yang bengih, pongoh, garang kepada mereka yang melakukan maksiat. Dua tu je. Yan'amul mu'minu fi qabrihi hatta taqum as-sa'ah. Orang yang beriman, dia akan mendapat nikmat semasa dalam kubur sehinggalah berlakunya kiamat. Sebab itu dalam kubur ni ada dua keadaan. Yang pertama nikmat, yang kedua azab dalam kubur tu kan. Jadi orang yang beriman, dia mendapat nikmat sejak daripada dia berada di alam kubur sampailah berlakunya hari kebangkitan nanti. Fayantaqilu min na'imil qabri ila na'imil jannati allazi la yanqati'. Jadi ketika mana berlakunya hari kebangkitan nanti, hari kiamat, maka berpindahlah si mati tadi daripada nikmat kubur kepada nikmat syurga yang tidak akan putus sampai bila-bila. Wa zalika bi rahmatillahi wa fadlihi. Itu merupakan rahmat Allah dan juga kurniaannya. Ayuhal insan, tuan-tuan, ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umrul insani fi hadhil hayati mahsurun. Umur manusia dalam kehidupan ini adalah sangat terhad. Umur 50 meninggal, umur 60 meninggal, umur 70 meninggal. Itu kebiasaan di kalangan kita. Wa darajatuhu fil akhirati mabniyatun ala hazil ayyamin lati ta'ishuha. Kedudukan si mati tadi di hari akhirat bergantung kepada bagaimana dia menjalani kehidupan di atas muka bumi. Fa iza qaddamta li nafsika salihan kunta minas su'ada. Sekiranya semasa di dunia kamu melakukan perkara-perkara yang saleh, perkara-perkara yang baik, maka kamu di hari akhirat kamu terdiri daripada orang-orang yang bahagia. Wa idza ahmalta nafsaka fi hadhihi alhayati wa farratta fi sa'atika nadimta fil akhirah. Sekiranya anda menalaikan diri anda dengan tidak melakukan ketaatan, suka kepada maksiat, melakukan kemungkaran, tidak bertaubat, maka di hari akhirat kamu akan menyesal dengan sesalan yang sungguh sesal. Maknanya dia menyesal nak kembali ke dunia, nak beriman, tapi waktu telah pun tamat, peluang dah tak ada. Jadi maknanya semasa hidup di dunia inilah kita nak melakukan perkara-perkara yang kebaikan. Wallahu azza wa jalla zakara annaka marhunun fil akhirati bi'amalika fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa kamu ini tergadai dengan amalan kamu semasa di dunia. Qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dia usaha benda baik, dia mendapat balasan yang baik. Dia usaha benda yang jahat, dia mendapat balasan azab. Itulah manusia, kedudukan manusia semasa di hari akhirat nanti. Wala ta'lamu mata yazuruka malakul maut. Kamu tidak tahu bilakah malakul maut akan datang menjemput kamu, akan datang mengambil nyawa kamu. Wa idza nuzi'at ruhuka fa inna aqaribaka wa ahbabaka wa man hawlaka ba'da dufnika fi syughlin fi hadhihi alhayati. Apabila nyawa kamu dicabut, kamu dah mati, maka sesungguhnya kaum kerabat kamu, isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, kawan-kawan rapat kamu, selepas kamu ditanam dalam kubur tu, dikebumikan, pada hari yang pertama memang menangis kerana sedih kan. Hari yang kedua kurang sikit,
hari ketiga lagi kurang, lepas seminggu lagi kurang, lepas sebulan lagi tak ingat. Kemudian katakanlah yang mati itu adalah si perempuan, kan? Selepas sebulan, lepas 2 bulan, suami dia tadi berkahwin lain, lagi tak ingat, kan? Begitu juga dengan yang katakanlah yang mati itu orang lelaki, kan? Hari pertama isteri akan menangis, hari kedua sedih, selepas seminggu, lepas sebulan, lepas habis iddah, tiba-tiba dia berkahwin dengan lelaki lain, lagi tak ingat pada si mati, kan? Wasa'a fid dunya hasisa ma yaj'aluhum fi ghaflatin 'anid du'a laka ba'da mautika. Jadi maknanya mereka ini semakin hari semakin melupai tentang kita. Fa idza kana an-nasu fi ghaflatin 'anka ba'da mautika, sekiranya manusia ini lupa terhadap kamu selepas kamu meninggal dunia, fa aksir min amali salihat, maka perbanyakkanlah amal soleh kamu. Sebab di hari akhirat tidak ada yang dapat menemani kita kecuali amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi teman kita di alam barzakh, di alam kubur, di alam akhirat. Wa turuk kulla babi khairin fid dunya, ketuklah segala apa yang amal kebaikan. Mana apa ketuk? Maknanya ambillah peluang untuk kita melakukan kebaikan, kan? Maknanya dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan berkata benarnya, dengan apa-apa je dah yang dikatakan kebaikan itu kamu kena buat. La'allaha tuqarribuka inda rabbika fil akhirah, mudah-mudahan kebaikan yang kamu buat tadi akan mendekatkan kamu di sisi Tuhan kamu di hari akhirat. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yasifullahu ahla dunya awil kuffar bi'annahum ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan ahli dunia ataupun orang kafir dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengetahui perkara zahir sahaja daripada kehidupan dunia. Sebab tu orang kafir ni, dia nampak dengan mata kepala dia, dengan mata kasar dia, dia kata wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka berkata bahawa hidup kita ni dunia je, kemudian lepas mati tak ada gapo-gapo, kan? Sebab itulah kita tengok orang kafir ni, apabila mereka meninggal dunia, mayat mereka dibakar, mayat mereka diberi kepada binatang-binatang buas, supaya dengannya seolah-olah tak ada gapo-gapo, kan? Jadi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya melihat apa yang nyata di dunia, maknanya mereka tak nampak apa yang akan berlaku selepas mati. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, mereka lupa terhadap akhirat. Akhirat mereka tak percaya, akhirat mereka tak nampak. Sedangkan dalam Quran sebut, walau tara idh waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mana mereka berhadapan dengan neraka, mereka nampak neraka di hadapan mereka, mereka berkata, alangkah baiknya kalau kami kembali semula ke dunia dan kami tidak lagi membohongi ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Maknanya Al-Quran cerita pada kita ni bahawa orang yang tak beriman semasa di dunia ini, dan apabila mereka berada di alam sana, mereka sebenarnya ingin menjadi orang-orang yang beriman, sebab neraka di hadapan mereka, kan? Tapi penyesalan di situ, penyesalan yang tidak memberi apa-apa manfaat. Okey. Ai aksarun nasi laisa lahum ilmun illa bid dunya wa aksa biha wa syughuniha wa ma fiha. Dengan makna kebanyakan manusia tidak ada bagi mereka ilmu kecuali berkaitan dengan dunia, pencarian dunia, benar-benar berkaitan dengan dunia, kan? Fahum hazaqun azkiya'un fi tahsiliha wa wujuhi makasibiha. Mereka memang cerdik dalam menghasilkan kemajuan teknologi dunia. Mereka boleh buat handphone, mereka boleh mencipta kapal terbang, mereka boleh cipta bom yang hanya petik dengan sui sahaja, mereka boleh buat kereta terbang, dan mereka boleh buat bermacam-macam berkaitan dengan dunia. Memang mereka cerdik.
wa hum ghafiluna amma yanfa'uhum fid daril akhirah. Tetapi mereka lupa terhadap perkara yang memberi manfaat kepada mereka di alam sana, kan? Kalau bab dunia memang mereka ini bagus, pandai, cerdik, pintar, terkedepan. Tapi kalau bab akhirat, tak ada apa-apa, maknanya mereka cerdik dari segi dunia tapi mereka bodoh dari segi akhirat. Itulah manusia. وقال ابن عباس في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai dengan firman Allah, mereka mengetahui perkara zahir daripada kehidupan dunia dan mereka lupa terhadap perkara akhirat, yakni al-kuffaru ya'rifuna umran ad-dunya wa hum fi amri ad-din juhalun. Orang kafir ni mereka tahu, mereka gerti, mereka pandai untuk memajukan dunia, tetapi mereka dalam bab agama mereka adalah orang-orang yang sangat jahil. Kalau bab dunia mereka sangat tahu, tapi kalau bab agama mereka itu tersangat jahil. Okey. Fal kuffaru ya'lamuna zahiral hayatid dunya dunal batin. Orang kafir ni mereka nampak yang zahir sahaja, tapi yang batin, yang sebaliknya mereka tak nampak. Kita orang yang beriman, kita ada dipanggil basirah, kita ada mata hati. Dengan mata hatilah kita boleh tengok berkaitan dengan perkara akhirat. Kita yakin, kita percaya, kita tahu akhirat ini suatu perkara yang pasti akan berlaku. Al-ma'na allazi tushiru ilaihi al-ayatu annahum ya'lamuna az-zahir wa ghaba anhum al-batin. Ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa orang kafir ni mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, dunia sahaja, tetapi perkara berkaitan dengan hari akhirat mereka sangat tidak mengerti. Ghabat anhum haqiqatul hayatid dunya. Mereka sebenarnya tidak mengetahui apakah hakikat kehidupan dunia. Kita berada di dunia ini sebab apa? Mereka tak tahu. Innahum la ya'lamuna haqiqatal hayatid dunya. Mereka sebenarnya jahil tentang hakikat kehidupan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebenarnya merupakan tempat bercucuk tanam untuk kita pungut hasil di hari akhirat, kan? Kita maknanya di dunia ni kita bercucuk tanam, kita buat amal soleh untuk kita pungut hasilnya di hari akhirat. Bab ini mereka tak nampak. Bab ini mereka jahil. Ahlul jannati wa hum fil jannati wa hum yatamatta'una yaqulun alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Ahli syurga, penghuni syurga, ketika mana mereka berada di dalam syurga, mereka merasa seronok dengan syurga tadi dan mereka mengucapkan alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Apabila mereka berada di dalam syurga, mereka mendapati bahawa janji Allah itu benar dan mereka mengucapkan alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Okey. Fa innad dunya daru safarin la daru iqamatin. Hakikat dunia sebenarnya negara ataupun tempat untuk kita bermusafir, kan? Kita bermusafir menuju ke akhirat. Maknanya dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya. Tempat tinggal selama-lamanya adalah negeri akhirat. Adapun dunia tempat kita mengembara mencari bekalan untuk kita bawa bekalan tersebut ke alam yang kekal abadi. Wa manzilu aburin la mautinu haburin. Dunia merupakan tempat kita lalu. Kita lalu je kan? Lalu tiba-tiba kita pun masuk ke sana. Bukannya tempat untuk kita mencari kemewahan yang semewah-mewahnya. Kadang-kadang orang kafir ni mereka kejar dunia sehingga menjadi orang yang paling kaya di dunia, tetapi mereka lupa tentang hari akhirat. Fayam bagi lil mu'min ay yakuna fiha ala janahi safarin
yuhayyi'u zadahu wa mata'ahu lirrahilil mahtum. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita kena menganggap bahawa dunia merupakan tempat mengembara mencari bekalan, menyediakan bekalan untuk kita pergi ke alam sana yang sudah pasti akan berlaku kepada semua manusia. Okey. Fas-sa'idu, orang yang bahagia. Man ittakhadha li hadha as-safari zadan yuballighuhu ila ridwanillahi ta'ala. Orang yang bahagia adalah orang yang mencari bekalan semasa di dunia untuk menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, wal fauz bil jannati wan najati minan nar, dan mencapai kemenangan dengan masuk ke dalam syurga dan selamat daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang-orang yang berjaya. Berkata syair, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ni jalan menuju ke syurga, dan dunia juga adalah jalan menuju ke neraka. Betul tak? Orang yang beriman, beramal soleh, faham, reti, dia menuju ke syurga dengan amalan dia. Orang yang tak beriman, tak faham, bodoh, orang yang menuju ke syurga dengan amalan dia. Maknanya dunia ini merupakan jalan sama ada ke syurga ataupun jalan sama ada ke neraka. Wal layali matjarul insan. Malam merupakan tempat perniagaan. Kita berniaga dengan siapa? Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beli amalan kita, beli harta benda kita, beli jiwa raga kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala membeli harta benda kita dan jiwa raga kita dengan syurga, kan. Jadi kita tengok malam ni, masuk waktu maghrib, kita datang sembahyang maghrib. Lepas pada maghrib, kita duduk sekejap, setengah jam untuk kita mendengar kuliah agama. Lepas tu kita sambung dengan sembahyang isyak. Lepas tu kita balik rumah, kita tidur. Lepas tu kita bangun malam untuk kita nak bertahajudnya, witirnya, Qurannya, zikirnya, istighfarnya. Kemudian kita sudahi dengan sembahyang subuh berjamaah. Jadi makna dia, malam merupakan matjarul insan. Malam merupakan tempat untuk kita berniaga mencari bekalan. Wal ayyamu suqun, manakala hari merupakan pasar. Apa kita memasarkan mana tersebut? Hakikatud dunia, apakah hakikat dunia? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahawa dunia, kehidupan dunia ini, laibun, permainan. Kan manusia kan kalik dengan permainan, kan, itulah dunia. Walahun, dan benda-benda yang melalaikan. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakurun bainakum, dan bermegah-megah di antara kamu. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Sebagaimana hujan yang menakjubkan, yang menggembirakan orang kafir. Kan dia, kalau kita tengok kan pokok padi kan, kalau kita tengok di sawah-sawah tu, petani pada asalnya dia tabur benih kan. Lepas tu dia tumbuh pokok yang menghijau, semakin lama semakin cantik, semakin menghijau, semakin menghijau. Akhir sekali pokok padi tadi berbuah dan masak. Lepas masak, kita pergi ketam. Lepas ketam, apakah jadi pada pokok padi? Jadi apa? Jadi moyoan. Itulah dunia sebenarnya. Kan kita daripada hidup, daripada kecil membesar, akhir sekali kita pun moyok, mati, kan. Itulah kehidupan dunia, kan. Jadi kalau orang faham tentang kehidupan dunia, itulah dunia. Tapi akhirat tak ada penghujung, tak ada demam, tak ada sakit, tak ada apa lagi, kan.
itulah ahli syurga kan. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di hari akhirat ada dua. Yang pertama, azab yang sangat pedih. Yang kedua, keampunan dan juga keredaan ilahi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali keseronokan yang tertipu daya. Jadi kalau orang yang tertipu dengan keseronokan dunia, dia tak nampak akhirat, maka rugilah di alam sana. Okey. Muslim dan muslimat sekalian, wa haqiqatud dunya an ta'rifallah. Hakikat dunia sebenarnya tempat untuk kamu nak kenal Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena belajar macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatud dunya an tuti' Allah. Hakikat dunia dengan makna kamu kena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatud dunya an tataqarraba ilaihi. Hakikat dunia dengan makna kamu hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatud dunya an yakuna laka amalun salihun. Hakikat dunia dengan makna kamu kena cari amal soleh. Haqiqatud dunya an tattasila billahi azza wa jalla. Dan hakikat dunia dengan makna kamu hendaklah sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna macam sembahyang kita ni dipanggil as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sembahyang merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu dipanggil. Jadi hakikat dunia sebenarnya bukan untuk kita nak berfoya-foya. Hakikat dunia bukan makna untuk kita nak mencari kepuasan hawa nafsu, tetapi hakikat dunia adalah untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal a'mal allati naqumu biha hasanatan kanat aw sayyi'atan kulluha buzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu allati naqumu biha hasanatan kanat aw sayyi'atan. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan, sama ada yang baik ataupun yang jahat, kan? Kulluha buzurun. Semuanya adalah merupakan benih. Kita buat amal soleh, itu dah benih. Kita buat amal jahat, itu dah benih. Tanmu fi mazra'ati hadzal alam. Benih tadi dia akan subur. Amalan soleh kita tadi dia akan subur. Amalan maksiat pun akan subur. Wa kullu mri'in yahsudu ma yazra'u. Semua manusia akan menuai apa yang dia tanam. Kalau kita tanam dengan amalan soleh, bermakna di hari akhirat kita akan menuai hasil amalan soleh. Sekiranya kita atas dunia ini kita tanam maksiat, kemungkaran, kekufuran, di hari akhirat kita akan menuai perkara yang sebegitu rupa. Maknanya amalan yang kita buat atas dunia ini merupakan benih, dan di hari akhirat kita akan menuai hasil daripada apa yang kita tanam semasa di atas muka bumi. Laula an ja'a bina ila dunya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak datangkan kita ke dunia, agak-agak kita boleh jadi ahli syurga tak? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak datangkan kita ke dunia, tak ada kita di dunia, maka tak mungkin kita akan menjadi ahli syurga, kan? Maknanya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bawa kita ke dunia, mendatangkan kita ke dunia, mewujudkan kita ke dunia, kan? U'tina syahwat. Semasa di dunia kita diberi nafsu syahwat. Adakah nafsu syahwat ni satu perkara yang kotor? Tak, kan? Sebab sebagai manusia Allah Ta'ala kurniakan syahwat, nafsu. Kalau tak ada nafsu terhadap wanita, tak adalah anak, kan? Dengan syarat nafsu tersebut disalurkan kepada perkara yang halal, kepada isteri sahaja, bukan kepada orang yang bukan isteri, kan? Jadi maknanya dia, kita diberi syahwat. Dengan syahwat tadi kita dapat anak. Kita dapat didik anak menjadi anak yang soleh. U'tina hurriyatal ikhtiyar. Kita pula diberi kebebasan memilih. And kita pilih
datang ke kuliah agama, kita boleh pahala. Kita pilih datang sembahyang berjamaah, kita boleh pahala. Kita pilih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh pahala. Kita pilih untuk menyedekahkan harta benda kita fi sabilillah, kita boleh pahala. Maknanya kita diberi pilihan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak paksa pun manusia untuk beriman. Tak, manusia diberi pilihan. Walaula annana futirna fitratan tattafiqu ma'a manhajillah. Kalaulah kita ni semasa di dunia tak ikut Quran, tak ikut hadis, laula anna Allah Subhanahu Wa Taala ja'a bina ila dunya, dan sekali lagi, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bawa kita ke dunia, wa fid dunya ata'nahu, di dunia kita mentaatinya, wa taqarrabna ilaihi, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama kunna fil jannah, niscaya kita tidak akan ke syurga. Dengan makna, kalaulah kita ni tak ikut perintah Allah Ta'ala, kalaulah kita ni tak ada di atas dunia, kalaulah kita ni mengikut jalan syaitan, niscaya kita ni tidak akan ke syurga. Jadi kalau kita nak ke syurga, dengan makna kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segala apa yang dia perintahkan. Muslimin dan muslimat sekalian, ad-dunya jannatun lil mu'minin. Satu hakikat yang kena faham bahawa dunia ni merupakan jannatun lil mu'minin, syurga kepada orang yang beriman. Sebab itulah ulama katakan, fi dunya jannatun, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Wa jannatul wa jannatud dunya al amalus soleh. Dalam dunia ni ada syurga. Siapa tidak masuk ke dalam syurga dunia, dia tidak akan dapat masuk ke syurga akhirat. Syurga dunia adalah amal soleh, kan? Maknanya siapa nak ke syurga akhirat, dia kena masuk ke dalam syurga dunia dahulu, dan syurga dunia adalah amal soleh. Jannatun li'anna fiha ma'rifatullah. Yang dikatakan dunia ni syurga kerana di dunia lah kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Fiha al-amalus soleh, dan di dunia lah kita nak melakukan amal soleh. Fiha ilqa'ul ilmi, semasa di dunia lah kita nak mengajar ilmu agama. Fiha ta'allumul ilmi, dan di dunia lah kita nak belajar ilmu agama. Fiha tarbiyatul aulad, dan di dunia lah kita nak didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi maknanya dunia ni tempat kita melakukan amal yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara orang mukmin, tapi syurga orang kafir. Apa maksud dia? Siapa boleh faham? Dunia ni penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Apa makna dia? Yang dikatakan syurga adalah tempat yang senang dan selesa. Orang mukmin semasa di dunia tak bebas sangat, kan? Orang kafir di dunia bebas segala-galanya, tapi di hari akhirat orang mukmin senang, tapi di hari akhirat orang kafir tak senang. Itu dia. Fa innal murada bi kauni dunya sijnan lil mu'min, yang dimaksudkan dengan dunia sebagai penjara bagi orang mukmin, innama huwa bin nisbati lima yantaziruhu fil akhirah minan na'im. Kerana jika dibandingkan dengan nikmat yang sedang menunggu orang mukmin di hari akhirat, maka di sana senang, di sana bahagia, di sana kerehatan. Semasa di dunia dia kena buat tu, kena buat ni, kena buat ni. Maka tu dipanggil dunia merupakan penjara orang mukmin. Wa kadzalikal kafir, begitu juga dengan orang kafir. Fa innad dunya lahu jannatun, fa innad dunya lahu jannatun bin nisbati lima yantaziluhu min al-azabil akhirah. Orang kafir ni dianggap dunia sebagai syurga, sebab dunia ni orang kafir kan dia bebas dengan seronoknya, dengan happynya, dengan gembiranya, dengan nak terancam bulatnya, maknanya dia bebas segala-galanya. Tetapi di hari akhirat azab sedang menanti, kan? Tapi orang mukmin semasa di dunia dia kena sembahyangnya, dia kena tutup auratnya, dia kena jaga
maruahnya, dia kena jaga pandangan matanya, dia kena jaga segala-galanya, seolah-olah di penjara. Tapi di hari akhirat kesenangan akan menunggu dia. Itu dipanggil ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kan? Dan akhir sekali, fal mautu ayuhal ikhwah, mati ni wahai tuan-tuan sekalian, yunhi kulla syai'in, menamatkan segala-galanya. Yunhi ghainal ghani, menamatkan kekayaan orang kaya. Katakanlah dia tu ada duit 20 bilion, tiba-tiba mati, adakah dia menjadi orang kaya? Tak. Menamatkan kekayaan orang kaya. Betul. Wa faqral faqir, menamatkan kefakiran orang fakir. Katakanlah orang tu memang miskin, tiba-tiba mati, adakah dia miskin? Tak. Dia bukan orang miskin dah, sebab mati, kan. Wa quwwatal qawi, keperkasaan orang yang perkasa. Semasa di dunia memang dia orang yang memang hebat, tiba-tiba mati, hebat lagi ke? Tak, kan. Wa dha'fad dha'if, semasa di dunia dia seorang yang lemah, tiba-tiba mati, selepas mati dia bukan orang lemah dah. Sihatas sahih, mati menamatkan orang yang sihat. Semasa di dunia memang dia ni sihat, lepas dia mati tak ada dah sihat tersebut. Wa maradal marid, dan mati juga menamatkan sakit orang yang sakit. Kata dia tu sakit buah pinggang, kecil manis dan sebagainya, kan. Tiba-tiba mati, tak ada dah sakit dia, kan. Itu dipanggil hakikat kematian. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dapat disimpulkan pada malam ini adalah kita kena faham bahawa keberadaan kita di dunia hanyalah untuk sementara. Keberadaan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya. Orang yang cerdik adalah orang yang semasa di dunia mencari bekalan amal soleh untuk kebahagiaan di alam sana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.